A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Tuan Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Indra Haji Zulkifli bin Haji Yaakob. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bersama dengan seluruh warga negeri Pahang. Next. Yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini bertujuan untuk membentangkan hala tuju pembangunan negara bagi tempoh rancangan Malaysia ke-12 yang berbaki kira-kira 2,5 tahun lagi, dan untuk mendapatkan cadangan kerajaan negeri Pahang dan pihak-pihak berkepentingan di negeri Pahang berhubung perancangan pembangunan di negeri ini. Next. Kandungan pembentangan pagi ini adalah sebagaimana yang tertera di layar. Next. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, penyediaan dokumen kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bermula dengan edaran surat arahan penyediaan kajian separuh penggal RMK12 oleh Ketua Setiausaha Negara bertarikh 4 Oktober tahun 2022. Kajian separuh penggal RMK12 ini diselaraskan dengan konsep Malaysia Madani, mengambil kira fokus kerajaan perpaduan dan akan dibentangkan di Parlimen pada bulan Oktober tahun ini. Next. Yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, next. Pencapaian ekonomi Malaysia bagi tempoh 2 tahun pertama RMK12 iaitu pada tahun 2021 dan 2022 adalah memberangsangkan walaupun berhadapan dengan cabaran ekonomi dunia. Ekonomi dunia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.8% antara tempoh 2021 dan 2022 dan dijangka akan berkembang perlahan sebanyak 3% bagi tempoh 2023 dan 2025. Ekonomi Malaysia pula didapati semakin pulih apabila mencatatkan pertumbuhan 3.1% pada tahun 2021 walaupun berhadapan dengan persekitaran luaran yang mencabar, dan melonjak kepada 8.7% pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global. Bagi tempoh yang sama 2021 dan 2022, ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5.9% dan dijangka akan berkembang dalam lingkungan 4.5 hingga 5.5% dalam tempoh 2023 dan 2025. Bagi tempoh RMK12, ekonomi Malaysia pula dijangka berkembang di antara 5 hingga 5.5%, mengambil kira cabaran global dan domestik seperti berikut. Pertamanya, cabaran global yang merangkumi aspek berkaitan dengan risiko kemelesetan ekonomi dunia, perdagangan dunia yang lebih perlahan, konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraine yang berlarutan, dan kenaikan kadar inflasi dunia dan harga komoditi global. Manakala cabaran domestik pula termasuklah tahap produktiviti yang rendah, peralihan struktur ekonomi yang perlahan, dan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah. Next. Mengenai kedudukan inflasi, indeks harga pengguna semakin mereda kepada 3.4% pada bulan Mac 2023 selepas mencatatkan penurunan sepanjang 7 bulan berturut-turut sejak bulan September tahun 2022. Bagi bulan Mac tahun 2023, kenaikan inflasi adalah disebabkan oleh peningkatan yang tinggi bagi kumpulan restoran dan hotel serta makanan. Kenaikan inflasi pada masa ini adalah sesuatu yang sukar dielakkan sepenuhnya kerana ia merupakan fenomena global yang dihadapi oleh kebanyakan negara di dunia. Antara punca kenaikan harga barang dan perkhidmatan termasuklah faktor luaran seperti konflik Rusia-Ukraine, permintaan yang meningkat secara mendadak pasca pandemik COVID-19, selain gangguan rantaian bekalan meliputi bekalan bahan mentah dan juga komponen asas. Walau bagaimanapun, kadar inflasi negara pada masa ini merupakan antara yang terendah di dunia, berikutan langkah kawalan harga dan pemberian subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan. Next. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bahagian pampasan pekerja atau lebih dikenali sebagai Compensation of Employee (CE)
Yang tinggi adalah penting bagi membolehkan rakyat menikmati taraf hidup wajar. Walau bagaimanapun, bahagian CE kepada keluaran dalam negara kasar Malaysia masih rendah berbanding negara berpendapatan tinggi lain seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jerman. Pampasan pekerja atau CE yang rendah telah diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang mengakibatkan pampasan pekerja atau CE yang dicatatkan oleh Malaysia berkurangan kepada 34.8% pada 2021 berbanding 37.1% pada tahun 2020. Kebergantungan tinggi terhadap pekerja berkemahiran rendah dan pertumbuhan pekerjaan berkemahiran tinggi yang perlahan telah mengakibatkan kenaikan kadar upah dan gaji yang perlahan. Walau bagaimanapun, CE yang tinggi tidak semestinya diterjemahkan kepada gaji purata yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Singapura walaupun memiliki CE kurang daripada 40% bagi tahun 2021, namun gaji purata negara berkenaan adalah lebih tinggi berbanding dengan Korea Selatan. Next. Malaysia telah kembali berada dalam guna tenaga penuh. Kadar pengangguran semakin menyederhana kepada 3.6% pada suku keempat tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahawa pasaran buruh semakin pulih dan menghampiri kadar pengangguran yang dicatatkan sebelum bermulanya pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, kadar pengangguran belia masih mencatatkan kadar double digit, walaupun menyusut sedikit pada tahun 2022. Justru, tumpuan perlu diberikan ke atas guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran yang dilihat terus meningkat saban tahun. Perkara ini menunjukkan bahawa bilangan graduan yang bekerja dalam kategori separuh mahir dan berkemahiran rendah semakin meningkat. Situasi ini disebabkan antaranya oleh ketidakpadanan kemahiran graduan dengan keperluan majikan. Pada tahun 2021, hanya 66% graduan bekerja dalam kategori mahir, manakala 31.6% dalam kategori separuh mahir dan baki 2% lagi pula dalam kategori berkemahiran rendah. Hal ini telah mengakibatkan penggunaan bakat tempatan yang tidak optimum. Gaji nominal bagi dua sektor ekonomi utama iaitu pembuatan dan perkhidmatan dilihat terus mencatatkan peningkatan, tetapi semakin menyederhana kepada 4.2% dan 4.6% pada suku pertama tahun 2023. Next. Pada tahun 2022, prestasi keseluruhan produktiviti buruh per pekerja mengukuh kepada 5.4% berbanding 1.8% pada tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan ekonomi negara, ekoran pembukaan semula aktiviti ekonomi dalam negara dan pembukaan semula sempadan negara. Bagi produktiviti buruh per pekerja mengikut aktiviti ekonomi, semua sektor mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik bagi setiap pekerja berbanding tahun sebelumnya. Next. Secara keseluruhannya, indeks kesejahteraan rakyat Malaysia menunjukkan peningkatan sebanyak 2.9 mata iaitu daripada 116.3 pada tahun 2015 kepada 119.2 mata pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahawa tahap kesejahteraan rakyat bertambah baik hasil daripada pelbagai usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Indeks subkomposit kesejahteraan ekonomi meningkat sebanyak 3.1 mata daripada 124.1 pada tahun 2015 kepada 127.2 mata pada tahun 2021. Manakala indeks subkomposit kesejahteraan sosial turut meningkat sebanyak 2.8 mata daripada 111.9 pada tahun 2015 kepada 114.7 mata pada tahun 2021. Faktor-faktor yang menyebabkan indeks subkomposit kesejahteraan sosial lebih rendah berbanding indeks subkomposit kesejahteraan ekonomi adalah disebabkan oleh penurunan mata dalam komponen-komponen seperti keluarga akibat daripada peningkatan keganasan rumah tangga dan hutang isi rumah, komponen kebudayaan akibat daripada bilangan keahlian perpustakaan awam dan perpustakaan negara, bilangan pengunjung istana budaya, bilangan pengunjung kompleks kraf dan bilangan pengunjung muzium yang semakin merosot, dan elemen ketiga iaitu hiburan dan rekreasi akibat daripada bilangan penginap hotel domestik, bilangan pengunjung taman tema dan bilangan pengunjung
pawagam yang semakin mengecil. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Next. Berkaitan konsep dan pendekatan kajian separuh penggal RMK12. Next. Dokumen kajian separuh penggal RMK12 digubal ketika dunia dan Malaysia sedang mengalami pandemik COVID-19 yang mana telah memberi impak besar kepada kesihatan dan kesejahteraan rakyat serta struktur ekonomi negara. Justru penggubalan kajian separuh penggal RMK12 adalah tepat pada masanya dalam menyokong usaha untuk terus memulihkan ekonomi negara. Kajian separuh penggal RMK12 akan dijajarkan dengan konsep Malaysia Madani, iaitu sebuah konsep yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara yang memiliki kemajuan yang seimbang dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan berteraskan nilai-nilai murni. Konsep Malaysia Madani juga bermatlamat untuk membangun Malaysia menjadi sebuah negara yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, saling menghormati serta bersikap ihsan yang berdasarkan keyakinan antara satu sama lain serta kepercayaan antara kerajaan dan rakyat atas dasar ketelusan dan kerjasama. Next. Manhaj membangun Malaysia Madani akan diterjemah dalam merangka dokumen kajian separuh penggal RMK12. Matlamat membangun Malaysia menjadi sebuah negara yang bertamadun melalui penerapan 5 nilai teras, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan adalah selaras dengan fokus utama kajian separuh penggal RMK12 bagi melonjak pertumbuhan ekonomi ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi dan dalam masa yang sama mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat secara terangkum dan pembangunan masa hadapan yang mampan merentas ekonomi, sosial, budaya dan alam sekitar. Dengan tema Malaysia Madani yang sejahtera, mampan dan berpendapatan tinggi, dokumen kajian separuh penggal RMK12 menterjemahkan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih sejahtera, inklusif dan mampan. Next. Berdasarkan kerangka dasar kajian separuh penggal RMK12, kerajaan memberi keutamaan untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatan sebagai pemacu utama dalam menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam. Sesi libat urus yang komprehensif diadakan dengan semua pihak bagi memastikan pandangan pelbagai pihak berkepentingan diambil kira dalam penyediaan dokumen ini. Perkara ini bertujuan untuk memastikan bahawa tiada sesiapa yang tertinggal dalam penggubalan dan pelaksanaan pelan pembangunan negara. Selain itu, strategi dan inisiatif kajian separuh penggal RMK12 juga turut dijajar dengan agenda 2030 matlamat pembangunan mampan. Berkaitan kedudukan ekonomi negeri Pahang. Next. Dari segi prestasi ekonomi, dapat dilihat sebagaimana dalam carta di sebelah kiri bahawa kadar pertumbuhan ekonomi negeri Pahang bagi tempoh 6 tahun antara tahun 2015 hingga tahun 2021 dianggarkan mencecah 1.9% dan pencapaian ini adalah lebih rendah daripada puratan nasional iaitu 2.8%. Dalam tempoh yang sama juga, sumbangan negeri Pahang kepada KDNK nasional adalah sebanyak 4% dan berada pada kedudukan ke-8 tertinggi. Next. Berdasarkan pertumbuhan yang sederhana ini, pendapatan per kapita Pahang telah meningkat kepada RM41,313 bagi tahun 2021, iaitu peningkatan sebanyak 2.4% setahun bagi tempoh antara 2016 hingga 2021. Tahap pendapatan ini adalah lebih rendah berbanding puratan nasional iaitu 47,439 dengan jurang sebanyak 12.9%. Next. Tuan-tuan dan puan-puan, carta ini pula menunjukkan struktur ekonomi negeri Pahang dengan lebih terperinci. Bagi tempoh 2015 hingga 2021, ekonomi Pahang masih diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan. Rajah di sebelah kiri pula menunjukkan pertumbuhan KDNK untuk Pahang mengikut sektor bagi tahun 2016 dan 2021. Semua sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif kecuali perlombongan dan pembinaan. Walaupun pertumbuhan sektor perkhidmatan dan pembuatan kelihatan agak rendah, kedua-dua sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar kepada ekonomi negeri Pahang. Sumbangan kedua-dua sektor pembuatan dan perkhidmatan juga telah bertambah kepada 72.6% pada tahun 2021 berbanding 69.4%
pada tahun 2015. Next. Pencapaian ekonomi negeri Pahang pada tahun 2021 secara amnya memberangsangkan, namun masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diambil perhatian seperti berikut. Pertamanya, produktiviti buruh yang rendah. Produktiviti buruh di negeri Pahang berada di bawah paras nasional dan jurang yang semakin melebar berbanding purata nasional. Keduanya, kadar penyertaan tenaga buruh yang rendah iaitu 64.4% berbanding paras nasional iaitu 68.6%. Ketiganya, kebergantungan yang tinggi kepada sektor pertanian iaitu 23.5% daripada KDNK negeri pada tahun 2021, dan keempatnya, kadar inflasi yang tinggi iaitu 3% berbanding purata inflasi nasional iaitu 2.5%. Next. Oleh kerana sektor perkhidmatan dan pembuatan menyumbang kurang sedikit 75% kepada ekonomi Pahang, maka dua perkara berikut perlu diberi tumpuan. Pertamanya, menawarkan perkhidmatan yang lebih bernilai tinggi seperti perkhidmatan pergudangan, pengangkutan serta perkhidmatan profesional, iaitu bahagian berwarna merah di skrin. Pada tahun 2021, subsektor perkhidmatan bernilai tinggi ini hanya menyumbang 23% daripada penawaran sektor perkhidmatan di Pahang. Subsektor perkhidmatan peruncitan, pemborongan dan subsektor perkhidmatan kerajaan iaitu bahagian berwarna kelabu adalah perkhidmatan tradisional yang tidak mempunyai nilai tambah yang tinggi. Tanpa nilai tambah yang tinggi, kualiti hidup rakyat tidak banyak berubah kerana kadar peningkatan gaji tidak setinggi yang diharapkan rakyat dan berkemungkinan juga lebih perlahan daripada peningkatan inflasi. Keduanya, memastikan kelancaran pelaksanaan Taman Perindustrian Malaysia-China Kuantan dari segi urusan tanah, kebenaran merancang dan perkara yang berkaitan dengannya yang berada di bawah kuasa Kerajaan Negeri Pahang. Pembangunan Taman Perindustrian ini dijangka akan menarik pelaburan di antara ringgit Malaysia 8 bilion sehingga ringgit Malaysia 10 bilion dan menyediakan sebanyak 1,740 peluang pekerjaan baharu kepada penduduk negeri Pahang. Bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan, keutamaan dasar pembangunan negeri pada masa ini adalah, keutamaan dasar pembangunan negara pada masa ini adalah berdasarkan 3 dimensi, iaitu pemerkasaan ekonomi, kemampanan alam sekitar dan perekayasaan sosial. Sebaik-baiknya, pelan pembangunan negeri dijajarkan dengan pelan pembangunan nasional ke arah mencapai matlamat yang sama. Cadangan projek pembangunan perlu mengambil kira ketiga-tiga dimensi ini untuk dipertimbangkan dan diberi keutamaan. Dengan itu, Yang Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, berakhirlah pembentangan daripada saya dan terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pengarah Bahagian Ekonomi, Alam Sekitar dan Sumber Asli Kementerian Ekonomi atas pembentangan kajian Separuh Penggaraan Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari lah. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Yang Berhormat Saudara Niza, Yang Berhormat Saudara Sim, Exco Kerajaan Negeri Pahang, wakil-wakil daripada jabatan dan saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Saya bukan akan berucap panjang kerana ini sesi libat urus. Cuma saya berbesar hati dengan kehadiran saudara-saudari kerana ini sebahagian daripada proses yang penting untuk kerajaan, khususnya Kementerian Ekonomi, memastikan rancangan ekonomi yang dibangunkan
meliputi pandangan semua pihak. Jadi pagi tadi kita ada sesi tertutup dengan Kerajaan Negeri Pahang dan juga pimpinan-pimpinan negeri dan wakil-wakil jabatan, dan sesi yang kedua ini dibuka kepada orang ramai. Kerajaan sekarang dalam proses untuk melakukan kajian separuh penggal untuk rancangan Malaysia ke-12. Maksudnya kita ada rancangan setiap 5 tahun dan masa ini adalah masa yang baik untuk kita selaraskan, kaji balik dan tengok apa yang boleh diteruskan dan berjalan dengan baik diteruskan. Apa tumpuan baru yang patut diberikan mengambil kira keadaan ekonomi dan sosial rakyat yang semasa, yang itu kalau perlu diubah, kita akan ubah. Sebab itu tujuan kajian separuh penggal yang ada inilah. Jadi negeri Pahang adalah negeri yang pertama. Saya dengan pasukan, dengan KSU akan pergi ke setiap negeri dalam tempoh 3 minggu akan datang. Dan saya ingat di negeri-negeri lain nanti, seperti yang sama yang ada di Pahang ini juga, sesi kedua kita akan buka kepada orang ramai untuk datang. Jadi sedikit gambaran mengenai kedudukan ekonomi dan perjalanan pembangunan negara kita. Kita ada milestone ataupun tanda aras yang terdekat yang cukup penting, iaitu mengikut unjuran sekarang, kalau negara terus berkembang antara 4 ke 5% setiap tahun pertumbuhan ekonomi kita, insya-Allah Malaysia akan mencapai negara berpendapatan tinggi seawal 2026. Kita dah 2-3 kali tersasar ni. Sepatutnya last kali kita ada peluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi tahun 2020. Kita tersasar. Sekarang the next milestone yang kita ada peluang yang baik ialah 2026. Sebab itu kita kena pastikan bahawa pertumbuhan itu kekal, dan pada masa yang sama juga kita tangani beberapa masalah struktur yang ada dalam ekonomi kita. Sebahagian yang ditunjukkan oleh Cik Kode tadi ada menyentuh secara umum masalah-masalah struktur kita kan. Satunya ialah kita kena bergerak ke arah bentuk-bentuk dan kegiatan ekonomi yang lebih bernilai tinggi. Sebab tu kalau saudara-saudari tengok, kalau perhatikan, saya sendiri contohnya banyak tumpukan kepada sektor peralihan tenaga, tenaga baru, solar, net carbon. Selain daripada ini baik untuk alam sekitar, kita pun semua tahu perubahan cuaca, perubahan iklim ini sesuatu perkara yang betul. Dia bukan main-main kan. Sebab itu kita tengok dalam sebulan yang lepas ni banyak yang kena heat stroke dan sebagainya. Tapi selain daripada keperluan alam sekitar, satu aspek yang sebenarnya sama penting ialah sektor ini menawarkan nilai tambah ekonomi yang lebih baik. Jadi dari segi pertumbuhan itu lebih baik, kandungan teknologinya lebih baik, maka bentuk pekerjaan yang ditawarkan di dalam sektor ini menawarkan gaji yang lebih tinggi. Jadi dia ada titik pertemuan yang baik. Dunia memerlukan peralihan tenaga, negara memerlukan peralihan tenaga dan untuk keterjaminan tenaga kita, kerana kita tak boleh terus bergantung kepada gas dan arang batu kerana ini akan habis. Bila dia habis, kita ada masalah kerana harga elektrik akan naik melambung, kita pun akan ada gangguan. Jadi sebab itu ada titik pertemuan yang baik untuk kita menggerakkan ekonomi kita ke arah tenaga boleh baru. Jadi sebab itu satu fokus kerajaan ialah menukar struktur ekonomi kita ke arah yang bernilai tinggi seperti tenaga boleh baru. Sama juga dari segi kandungan dan juga produk yang bersifat digital dan tech. Sebabnya ialah ini adalah bentuk aktiviti ekonomi yang boleh menawarkan kerja dan gaji yang lebih tinggi. Dan kelebihan tech dan digital ini
dia tidak terhad dengan lokasi fizikal dan kekangan geografi. Maksudnya kalau kita gambarkan, kalau kita ada cukup syarikat-syarikat yang menghasilkan produk digital yang bukan saja boleh dipasarkan di dalam negara tapi juga digunakan oleh orang di India, di Filipina, di China. Satu ialah syarikat-syarikat kita boleh melepasi halangan untuk mengeksport. Sekarang nak mengeksport ni tak mudah. Kalau nak eksport barang kan kena pergi buat expo sana, kena buka syarikat modal besar. Tapi kalau produk digital, sesuatu yang dihasilkan di Malaysia dengan mudah boleh dijual di mana-mana. Tapi sudah tentu produk itu kena berkualiti, kena baik dan sebagainya kan. Dari segi sosioekonominya pula, dia boleh mengimbangi keadaan yang berlaku sekarang yang mana terlalu banyak tumpuan di kawasan-kawasan bandar. Sebab kegiatan tu bila dia tak digital, dia berbentuk fizikal, nak kerja kena pergi Kuala Lumpur. Nak engineer yang dalam sektor elektronik kena pergi Penang. Jadi dia ada tumpuan di kawasan-kawasan bandar dan itu ada kesan kepada negeri yang mana dia agak jauh sikit. Jadi kalau lebih banyak kegiatan berbentuk produk yang digital begini, maka maksudnya kita boleh ada keadaan yang orang duduk di Kuantan, di Pekan, di Lipis, tapi dia kerja remote kerana syarikat dia boleh ada di Kuala Lumpur dan sebagainya. Kerana produk dan perkhidmatan digital ni kebanyakannya melibatkan coders, software engineers yang sebenarnya tidak perlu kehadiran fizikal di satu tempat kan. Jadi sebab itu juga itu satu daripada sektor ekonomi yang kita bagi penekanan. Betul ada orang kadang-kadang tanya saya, komen kata seolah-olah saya sebagai Menteri Ekonomi ni dah bertukar menjadi Menteri Musti, Menteri, sebab dia ingat soal tech, soal digital ini ialah soal sains dan teknologi. It is not. Dia sebenarnya teras kepada lonjakan ekonomi kita yang seterusnya. Satu lagi sektor yang kita memang bagi penekanan dan tumpuan, tadi saya bincang panjang, sembang dengan saudara Niza, ini soal keterjaminan makanan. Macam mana kita nak pastikan bukan saja cukup makanan, tetapi kita nak pastikan industri pemakanan daripada yang paling upstream, iaitu menghasilkan barangan tani, barangan makanan, kepada downstream iaitu memproses, membungkus, logistik networknya, itu menjadi satu industri yang bernilai tinggi kerana dia ada titik pertemuan dari segi kepentingan nasional dan juga dari segi nilai tambah dan peluang pekerjaan yang baik yang boleh ditawarkan. Dan sebab itu antara fokus yang kementerian saya tumpukan, kalau saudara-saudari tengok, ialah dengan secara cepat menghasilkan infrastruktur pertanian moden yang mana orang tidak lagi melihat industri tani pemakanan ini sebagai industri paling bawah yang kotor dan sebagainya, malah dia industri yang seksi sebenarnya. Kerana kita ada greenhouse yang cantik kan, pokok semua tersusun. Kemudian dari segi pembajaan, pengairan, semua dikawal di telefon, dia ada komponen IoT dia ada komponen pemasaran yang baik. Jadi itu juga jadi satu tumpuan kita supaya lebih ramai terutamanya yang muda-muda menjadi usahawan tani moden. Kerana itu adalah aliran pertanian dan juga aliran pendapatan yang baik di masa hadapan. Sudah tentu ada perkara-perkara lain yang kita kena selesaikan. Contohnya seperti yang Cik Kodir tunjukkan tadi, kita ada cabaran dari segi jurang gaji. Jurang gaji di antara yang mula kerja, dari segi kekangan, tekanan kos sara hidup yang meningkat, tetapi kenaikan gaji itu tidak setimpal dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Itu juga perkara-perkara dasar yang sedang dikaji dan insya-Allah kita akan mula ada kerangka ke arah itu. Cuma ini bukan perkara yang mudah. Ada benda yang kerajaan boleh buat kerana itu dalam kawalan kerajaan semata-mata.
Kalau kerajaan kata semua pegawai kerajaan esok kena pakai baju kuning, dia senang. Sebab memang semua yang kerja dengan kerajaan kena pakai baju kuning lah kan. Itu memang sebahagian daripada kerja. Dia bila melibatkan gaji, majikan paling besar dalam Malaysia ini bukan kerajaan, majikan dia ialah swasta. Dan kita kena imbangi di antara kemampuan dan kemampanan sektor swasta untuk menampung kenaikan gaji tanpa dia ada kesan yang mendadak kepada kelangsungan sektor swasta. Ini kita ada di antara kita pun yang memang dari sektor swasta, kita tahu bahawa kalau tak kena cara, maknanya cash flow itu akan ada kesan. Jadi yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Yang naik gaji pun tak dapat, company itu pun hudum. Itu pun satu perkara yang kita kena lihat dengan menyeluruh. Sebab itu soal gaji ini memerlukan rundingan yang menyeluruh dan kerjasama, bukan saja daripada kerajaan, tapi dia perlukan persetujuan dan kerjasama 3 kumpulan. Kerajaan di satu pihak, jadi orang tengah, pekerja di satu pihak, majikan di satu pihak. Kan? Jadi sebab itu dia akan ambil sedikit masa untuk kita lihat. Jadi ini adalah perkara-perkara perancangan ekonomi yang di peringkat top down. Di peringkat unit perancangan ekonomi, di peringkat Kementerian Ekonomi, kita tengok semua berdasarkan angka tadi, kita kata ini perkara-perkara yang kita kena ambil tindakan. Tapi saya juga faham perancangan ekonomi yang kami buat tanpa ambil kira pandangan daripada kumpulan sasar, baik kerajaan negeri, baik jabatan-jabatan dan terutamanya orang ramai, yang itu selalunya kalau tak kena cara, rancang lain dia jadi lain. Kerana yang dirancang itu untuk dia berkesan dan dilaksanakan, dia mesti ada keserasian. Maksudnya sambutan itu mesti serasi. Yang dirancang itu perlu diuji dan perlu ambil kira maklum balas daripada kumpulan yang akan terlibat. Baru kita boleh fine tune untuk pastikan bahawa perancangan itu kebarangkalian untuk dilaksanakan dengan berkesan lebih tinggi berbanding dengan yang dirancang sendiri tapi tidak disemak dengan pandangan di bawah. Itu yang kadang-kadang ada jurang di antara yang dirancang dengan yang dilaksanakan. Jadi itu tujuan kita pada hari ini. Saya buka sepenuhnya niat kami daripada Kementerian Ekonomi dan Kerajaan ialah untuk mendengar. Gunakanlah sebaiknya. Ada perkara yang saya mungkin ada jawapan, ada perkara saya tidak ada jawapan lagi. Tapi sebaiknya kami nak kutip pandangan masing-masing supaya kita boleh tutup jurang di antara perancangan dengan sambutan yang ada daripada kalangan sasar. Jadi dengan itu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis supaya kita boleh teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Berhormat Menteri untuk terus ke kadi pentas. Dan dijemput Yang Berhormat Dato' Muhammad Nizar, Esko Pelaburan Industri Sains Teknologi Inovasi Negeri Pahang dan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi ke pentas bagi meneruskan sesi dialog awam jemputan bersama Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Mazif menjemput Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk meneruskan sesi dialog awam. Dipersilakan. Jadi saya buka lah. Saya jemput apa-apa pandangan yang hendak disuarakan. Ada soalan pun boleh, pandangan pun boleh. Minta projek pun boleh, tapi insya-Allah tak tentu dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, nama saya Jumaat bin Mansur, saya daripada Linus Malaysia Sdn Bhd. Saya tak payah introduce company tu apa, YB.
persoalan saya ataupun pertanyaan saya sebab dia melibatkan juga tentang industri lah. Malaysian economy on rare earth industry, what is the way forward for Malaysia? Satu. Dan keduanya EV industry. Apa dia? Industri rare earth industry. Rare earth industry. I see. Rare earth industry. Yang keduanya EV ataupun electrical vehicle industry yang mencerminkan kepada green technology. Apakah Malaysia punya plan tentang EV industry? Terima kasih. Dua je. Terima kasih. Kalau ada mungkin kita kumpul 2, 3, 4 soalan. Kemudian dan kalau ada pandangan pun bagus. Maksudnya kalau nak suruh bahagian mana atau cara nak percepatkan pelaksanaan sesuatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahruni bin Muhammad Akil daripada BASF Petronas Chemical dan juga saya mewakili Gebing Industry Support Group, industri yang beroperasi di Gebing. Satu soalan yang saya ingin kemukakan kepada Yang Berhormat adalah mengenai sustainability yang mengatakan tadi mampapan ekonomi ya. Buat masa sekarang ini banyak multinational company yang very serious in reducing CO2 carbon footprint, tapi setakat ni Malaysia punya framework tak ada yang untuk promote investment in this arena, because investment require some kind of economic evaluation. Tapi kalau tak ada insentif daripada government, mungkin investment ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi saya mungkin soalan ini amat penting untuk investor-investor yang ingin membuat investment dalam sustainability agenda. Terima kasih. Ada mungkin satu lagi soalan? Kalau tak saya jawab dua-dua ni kan. Yang pertama yang pasal Linus dengan EV tadi kan, bukan pasal Linus, pasal rare earth. Malaysia ada potensi yang tinggi sebenarnya kerana setakat bacaan ataupun maklumat geologi yang kita ada sekarang, Malaysia ada deposit mentah rare earth yang agak baik. Jadi maksudnya satu industri yang strategik untuk negara di masa akan datang ialah industri rare earth. Yang kita nak pastikan ialah supaya keseluruhan rantaian nilai rare earth itu dibangunkan dengan memberi nilai tambah terbaik kepada negara. Kita bercita-cita supaya kerangka pembangunan industri rare earth ini mengambil kira keseluruhan dari segi pelumbungan, pemprosesan, dan pemprosesan itu sudah tentu we have to figure out dari segi waste storage juga. Tapi daripada segi itu, after that we also want to make sure that the mined and processed rare earth itu, the applications is also developed here. That's basically the long term plan. Kan? Oleh kerana rare earth ini melibatkan dua jurisdiction. Satu negeri kerana dia di bawah bidang kuasa negeri sebagai mineral, dan pusat dari segi beberapa kawal selia. Jadi proses untuk kita mengkaji dan membangunkan framework yang menyeluruh throughout the value chain tu is ongoing now. Saya boleh maklumkan bahawa memang sudah ada perbincangan, because kita ada ini yang kita kena berhati-hati kan. Rare earth ni semua orang nak. Then the price is good. The raw rare earth ni price is good kan. Saya ingat kita kena belajar juga dari segi pengalaman kita membangunkan oil and gas dulu. Kenapa Malaysia mengambil jalan PSC, Production Sharing Contract? Masa tu kebanyakan industri minyak di seluruh dunia ni dia pakai sistem konsesi. Saya ada minyak kat belakang rumah saya. Nah, kau ambil lah, kau bayar aku 5% konsesi, okey. Dan di banyak tempat seluruh dunia masa tu semua macam itu kan. Dia lebih mudah, tapi sebenarnya 90% untung tu syarikat minyak ambil, 5% saja dapat. Jadi benda itu tak berkekalan. Jadi sebab itu
the foresight of your grandfather. At that time understand enough bahawa we need the skill untuk membangunkan sesuatu khazanah negara macam minyak. More or less kita berdepan juga dengan keadaan yang sama dengan rare earth. That's why kita kena imbangkan di antara keperluan, potensi, pendapatan dengan kelangsungan dan kemampanan seberapa banyak supaya we have the skill dan supaya kita tidak membangunkan industri rare earth itu secara berterabur dan tidak tersusun, because we then lose the skill, we need the skill kan. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang diambil kira sekarang. Is a process, we are going through that. Tapi insyaAllah I'm optimistic that we will be a significant player insyaAllah in the future. Cuma kita nak pastikan bahawa the whole value chain tu is in this country. Kerana multiplier effect dia tu penting, you know, dia tak stop saja dekat processing and then is exported elsewhere. We want to keep it here, hasil negara kita, we want it to spin other industries, and itu insya-Allah akan membantu kita dalam industri berteknologi tinggi seperti EV. Jadi on EV itu sebenarnya kalau tengok dalam 2-3 tahun kebelakangan ini memang dasar kerajaan, walaupun pentadbiran bertukar ganti, tapi dasar kerajaan mengenai EV ini memang cukup jelas. Saya tahu kadang-kadang kalau tengok belanjawan pengumuman, ada yang kurang berpuas hati sebab dia rasa kenapa banyak kelebihan diberikan kepada kereta EV, because that's part and parcel for the national EV plan. Jadi dia ada 2-3 keutamaan kepada EV ini kan. Satu, energy transition. Lebih banyak EV, maka lebih kurang pergantungan kita kepada petrol dan diesel. Kurang petrol dan diesel bukan saja soal alam sekitar, tapi dia juga memastikan bahawa kelangsungan keterjaminan tenaga kita untuk masa akan datang. So that's one stream, kerana negara kita ada komitmen untuk memastikan kita mencapai sifar bersih greenhouse gas emission menjelang 2050. That's a national commitment. So yang itu keperluan EV, kerana sektor yang paling besar yang mengeluarkan greenhouse gas emission ni adalah pengangkutan kan. Tapi yang lagi penting juga pada pandangan saya ialah industri EV. Kerana industri EV itu melibatkan juga contohnya bateri. EV bergantung besar kepada teknologi bateri, dan teknologi bateri ini adalah teknologi masa depan. Satu sebab contohnya kita ada handphone sekarang dan dia bukan zaman gedebak macam dulu, ialah kerana bateri zaman sekarang ni jauh lebih cekap dan kecil. Jadi evolusi bateri itu penting kerana bukan saja dia akan mengubah sektor pengangkutan kereta semua, yang lebih penting ialah tenaga. Kerana kalau contohnya kita ada teknologi bateri yang lebih baik, itu akan memastikan bahawa tenaga solar itu boleh digunakan dengan lebih meluas, kerana kita we will be able to resolve the variability factor of the solar energy sekarang kan. Jadi in the future, visi kita ialah untuk kita melihat bandar-bandar, kawasan-kawasan perumahan, penjanaan tenaganya itu dengan solar, kerana dia tak payah bayar elektrik untuk jangka masa yang panjang, tapi dia juga tak payah bimbang kalau ribut tak ada elektrik, kerana ada battery storage yang mencukupi, baik di rumah masing-masing ataupun di kawasan taman perumahan. So EV is very strategic on those accounts, dan saya ingat memang perancangan dan pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Cuma syarikat-syarikat besar saja sekarang ni yang ada pelaburan, kerana EV kalau yang berkenderaan, electric vehicle kenderaan, dia bergantung kepada infrastruktur the charging station. Charging station ni sekarang kalau di Malaysia, selain daripada
Petronas, saya tengok Shell, Tenaga pun semua. Yang kerajaan kena fikirkan ialah di masa terdekat nanti, how do we bring that infrastructure outside the urban area? Kerana apabila dia diusahakan oleh sektor swasta, it will be very market driven. Dan bila market driven tu maksudnya kebanyakan infrastruktur EV ni dia lebih betul-betul lah, lebih tertumpu di Kuala Lumpur, di Penang, di kawasan-kawasan utama, kerana di kawasan ni lagi banyak demand daripada EV. But at some point, the government has to figure out, and we have to come to that decision dengan kerjasama sektor swasta, how do we equalize the spread of EV di kawasan-kawasan luar tumpuan bandar, supaya peluang ataupun penggunaan EV itu dan seterusnya permintaan terhadap EV juga akan naik. So I think we are on the right track, to be frank. Dan kalau saudara boleh tengok, dia semua integrated tau. This issue about rare earth is also quite connected to also EV. EV is also connected to the second question, which is sustainability. So, kalau saudara ikuti, antara pengumuman, sebenarnya pengumuman besar, tapi mungkin I think ialah kita dalam kehidupan seharian kita, kita sibuk dengan kehidupan harian kita, cerita harga barang, semua kan. We may miss some of the big announcements yang represent a policy pivot for the government. Jadi, minggu lepas saya always minggu lepas last 2 weeks I've lost sense of track. Saya dah lupa last week ke last 2 week ke apa. Ada beberapa pengumuman penting yang kerajaan buat. Pertama ialah kita membenarkan ekspor tenaga baru ke Singapura. Kerana ini perkara yang cukup lama dibincangkan dalam sistem kerajaan. Pandangan pentadbiran sebelum ini ialah tak boleh ekspor. Apa yang kita buat, kita kena pakai kat Malaysia. Tapi dia chicken and egg. Kerana kalau kita tak tap into the demand that is growing from Singapore, Singapore needs about 4 gigawatt of renewable energy. Jadi we miss the opportunity to scale up our RE capacity. Sebab itu, that is one of the biggest policy shift in RE dan juga connected to sustainability yang kita dah buat dalam 2-3 bulan yang lepas kan. We hope that will increase immediately the investment in RE because we need to accelerate our RE capacity kan. Why do we need to accelerate RE capacity? Supaya we are now able to attract more companies that require the RE100 certification. So untuk menjawab soalan saudara tadi, part of the ways for us to bring more companies that has to meet the SDG requirements is actually to debottleneck the RE capacity. So now hopefully kalau kita dalam 1-2 tahun akan datang, kita boleh dengan secara lonjakan tinggi menambah kapasiti RE kita, itu secara automatik meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan penting di Asia Tenggara ini. Sebab itu kita tak boleh dikebelakang berbandingan dengan negara lain when it comes to RE capacity. Dan Pahang sebenarnya ada a big opportunity for that kerana RE in the future, in fact not in the future, sekarang ni kan, pendekatan solar dia bukan lagi 100% solar saja. Kerana solar ni dia akan ambil tanah. Jadi always ada masalah kalau kita buka solar banyak, tanah habis, mana nak tanam. Now is basically the concept is very integrated, it's called agrovoltaic punya farm. Maksudnya solar tu dibina tinggi supaya kawasan bawah itu dia jadi taman pertanian. Dan taman pertanian tu dia jadi taman pertanian moden dan sebagainya. So Pahang sebenarnya dengan kedudukan Pahang sebagai a potential food basket, Pahang pun masih lagi ada keluasan tanah yang baik. Is actually ialah I think dari segi solar exposure, sun exposure itu pun mencukupi kerana dia agak utara.
I mean, the conventional wisdom is that the further south you are, dia payah sikit. But it's not, you know, so far kita tengok lebih kurang sebenarnya di kawasan tengah ke kawasan selatan pun sebenarnya masih lagi ada kapasiti matahari yang tinggi. So for example, Pahang ada potensi yang besar untuk RE kan. Sebab itu kita membenarkan selepas ini penjanaan tenaga boleh baru secara willing seller, willing buyer on self-contained. So contohnya kalau Niza, dia ada kilang dia, saya, sebelum ini dia kena melalui banyak proses dan kena melalui grid sebagainya. I cannot sell to you directly. Itu yang kami rasa melambatkan. Now, if you have the demand, I can build and I can sell to you directly. Dan ini kita rasa akan mempercepatkan lagi bukan sahaja kapasiti solar, tapi juga akan mempercepatkan teknologi storage, battery storage. Because for that to happen, to manage the variability, kita perlukan bateri kan. So tujuan kita buat begitu kerana pandangan yang kita dapat daripada industri ialah mereka benar-benar mahukan the security itu, not semata, and then juga the freedom for them to come in, bawa kilang dia berbilion ringgit kat sini. They want to make sure that memang ada solar kat situ and they manage it sendiri with they manage the variability kan. So debottlenecking solar and RE is one key strategy. The other strategies is obviously to bring down SDG compliance ni ke peringkat sampai ke SME. Sekarang ini dari segi kesedaran, dari segi kepatuhan SDG ni, dia banyak hanya terhad kepada syarikat-syarikat yang disenaraikan di pasaran saham. Kerana memang is an investor's requirement for SDG punya requirement, jadi hanya syarikat-syarikat ini yang akan mula melaporkan dari segi kepatuhan SDG dan sebagainya. Cuma kita juga mengambil maklum there is an urgent need untuk bring up SDG awareness and compliance kepada SME, sebab this SME sebenarnya part of the global value chain. Jadi kalau syarikat dia katakanlah di Gebeng, kilang di Gebeng produce gasket. Gasket tu dipakai oleh oil and gas huge company maybe dekat Gulf. Dan that company memang ada ESG requirements that dia kena patuh sesuatu. Nak tak nak, walaupun di Malaysia it's not a problem to them, tapi kalau dia tidak mematuhi keperluan SDG, ESG yang keperluan ESG yang diperlukan, they will be phased out daripada the global value chain. So the challenge now is to very quickly bring up as many SMEs. So we are looking at how exactly do we want to do it, because dia tak boleh stick. Because there's no, untuk dia orang, buat apa saya susah payah, is a cost to me because saya tak perlukan. So most probably we have to look at, what kind of, I wouldn't say incentive, but in what environment that SMEs think that is beneficial for them to start incorporating and adopting ESG compliance. And the more we do that, the more it is attractive kepada MNCs to come here, because they know that the value chain is already ESG compliance in the future. Jadi kalau ada soalan lain yang mungkin tidak terlalu besar ke langit kan, something yang more related, those are all the big industry punya concern kan, rare earth, EV, ESG requirement. Kalau ada soalan-soalan lain ataupun cadangan-cadangan lain, we are here to listen, more importantly than anything else. Assalamualaikum, YB Rafizi. Nama saya Mazlim bin Hussein. I'm from Kuantan Port Consortium. We are the port operator. As you clearly stated just now, that Pahang is quite a blessed state
in terms of solar energy. But I would like to point out here is the minerals that we have in this state. From the presentation just now, we can see that kedudukan ekonomi Pahang pendapatan was -14 dari segi sektor perlombongan. For your information, Kuantan Port, if not the biggest, one of the biggest port in Malaysia that handle dry bulk cargo, pukal kering. We've been handling bauxite, iron ore and coal. Obviously, bauxite has got some issues before. However, we have pretty much resolved it. We never stop exporting bauxite through Kuantan Port. In fact, we have a special equipments and cranes to handle this cargo, and it has been no problem and good productivity. My point is, YB, this state has got a lot of minerals, tapi dari segi policy, dari segi SOP semua tu, I think all of us have to work together so that we can come up with we can streamline the guidelines, the policy, the SOP, so that we can export the minerals from Pahang. For information, there are millions of tons of bauxite is actually existing on the ground in Pahang, and there are more available. Not just bauxite, but also other minerals, for example, iron ore and manganese and silica sand. So these are actually our bread and butter as a port, apart from container and stuff and palm oil. But I really hope that both the government and the state government and the federal government can look at it so that we can streamline, so that we can start again to export our minerals. Thank you. Ada question sebelum saya respon, kita kumpul 2-3 dulu kan. Either way. Hello, YB Rafizi. My name is Ayar Kwa. I'm representing Federation of Malaysian Manufacturers, Cawangan Timur. I have a few questions. Number one is, as we know, our PM has gone to China to woo investor. So I understand from Maida also, many Chinese investors are looking at MCKIB. But we feel, FMM feel, many tax incentives are given to FDI. We shouldn't neglect incentive for our DDI also. So we feel, FMM, we are 70% our member are SME, but we feel that the tax incentive given to FDI. And then all FDI coming to MCKIB, they are given a special permit to import whatever material duty-free to build a factory. So that in a way doesn't benefit downstream manufacturers in Kuantan. So that's point number one. So FMM, we have been always advocating to the government, buy Malaysian products. Because Malaysian product also of good quality. Therefore, we humbly ask our authority, be it ECAR or MIDA or MOF, in your negotiation with FDI coming to MCKIB, that certain terms in the investment to include to buy Malaysia product. So that will spur our local SME as well. Because the FDI, they got so many tax incentives, the only thing benefit is provide job employment for Pahang, anak Pahang. Other than that, I think we should look at how to spur the economy, how to help our SME to be a supply chain to this MNC. This is what happened in Penang. Penang is E&E hub. But over the years, the E&E in Penang, MNC have built up the linkage supply chain for the local SME. So the local SME also growth along with the MNC. So along that, I think we in Pahang should also help the local SME that we also can grow together, we also can benefit, just not the FDI. So that's all, YB. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, YB Menteri, YB Exco.
Saya Muhammad Yusri bin Muhammad Nur dari Pahang Skills Development Center, iaitu pusat latihan kemahiran milik Kerajaan Negeri Pahang. Jadi sebentar tadi semasa pembentangan daripada pengarah IPU ada menyatakan bahawa guna tenaga yang tidak penuh berkaitan kemahiran terus meningkat, di mana kita kata kekurangan pekerja mahir dan pekerja separuh mahir yang boleh kita memenuhi keperluan yang perlu ada sekarang ni. Jadi sebagai pusat latihan kemahiran ataupun TVET Center, saya tertarik dengan cadangan daripada kerajaan untuk kita bangun buat kerjasama dengan pihak swasta untuk memajukan untuk terus spurs TVET punya industri lah, di mana melatih lebih ramai golongan belia dan sebagainya dalam bidang TVET ini. Cuma sedikit mungkin pandangan, kita ada juga sekarang ni yang institusi latihan TVET milik kerajaan, sebagai kita ada ILP, IKBN, college community. Jadi saya mungkin sedikit pandangan saya, yang tadi okey dengan industri, it's very good idea YB Menteri. Cuma mungkin dengan institut latihan untuk kita yang dah hadir sekarang ni, mungkin kita boleh perkasakan lagi untuk mereka menjalankan kursus-kursus untuk yang teknologi terkini. Sebagai contoh, kami pun ada menjalankan kursus on energy, on solar. Kita ada laksanakan kursus-kursus sedemikian. Jadi untuk kita meningkatkan lagi pasaran pekerja-pekerja kita mahir dan separuh mahir, mungkin juga pihak kementerian ataupun pihak kerajaan boleh melihat bagaimana untuk kita meningkatkan ataupun kita membantu institusi TVET milik kerajaan untuk lebih berdaya saing. Terima kasih. Kita sampai pukul berapa ni? 1. Tadi ada soal Mazlin tadi kan pasal ekspor, kan. Dia memang different jurisdiction, maksudnya mineral tu di bawah kerajaan negeri, tapi saya notice SOP dan kadang-kadang itu dibuat di pusat. So insyaAllah I think that's di bawah NRECC. Saya sampaikan kepada NRECC dan supaya kita boleh tengok kalau di Pahang contohnya, what you can do to accelerate ialah di mining sector dan sebagainya lah. But I think secara keseluruhan lah, we do need that very close collaboration di antara semua agensi, so that kita manage the industry holistically. Sebab there is the trend lately around the world lah. Sebab more and more countries nampak bahawa mineral ni is precious assets. So if you look at Indonesia, and Indonesia basically ban exports, nickel ke apa, because what they want is that they want the manufacturer to come to the country so that you move up the value chain. Kan? Jadi sebab itu saya sebut bila saya komen pasal rare earth tadi juga kan, I think in principle we really want as many industries, minerals industries to thrive. But we also want to make sure that we approach it holistically supaya as much as possible mana yang kita ada demand untuk kita drive up the value chain so that it's processed and manufactured here, that's as best as possible we can do here lah. But in terms of, saya bersetuju lah, in terms of SOP dan sebagainya tu, itu perlu close collaboration, and that's something that we can remind kementerian, and I think that's managed under kerajaan. Ada satu majlis, iaitu Majlis Mineral Negara, and that's where sebenarnya all these issues are discussed and improved. Jadi saya boleh sampaikan kepada YB Nik supaya to see what are the pain points yang melibatkan, contohnya kalau di Pahang, how to accelerate further the mining industry lah.
Saya tak pasti the drop 14% tu is due to what, but most probably that's COVID. I think so. The number 2022, I think compared to before, that's basically COVID punya effect lah kan. IR Kuai tadi from FMM mentioned about incentives for DDI. Next week hari Jumaat, I think we have National Investment Council, Majlis Perundingan Pelaburan Negara, where we discuss lah the policies, the way forward on incentive. So I will definitely bring it up dan sampaikan, kerana insentif ini di bawah MITI dan juga Kementerian Kewangan. So I think there's also, kalau kita lihat, ada nada yang baik daripada Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri pun memang menyebut bahawa kita perlu tingkatkan, beri tumpuan kepada domestic direct investment, DDI. So Kementerian Kewangan pun ada meletakkan sasaran DDI supaya pertumbuhan ekonomi terus juga dipacu oleh DDI dan private consumption, bukan semata-mata bergantung kepada FDI. Jadi saya akan sampaikan hasrat daripada wakil-wakil FMM di Kuantan. I'm sure that's the feeling throughout the country, that we need a mechanism so that we can drive the DDI equitably. Yang itu saya bersetuju. We have to relook. Dan it's in the process sebenarnya. Memang semalam kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Salah satu perkara yang kita putuskan ialah untuk kita tengok balik with the economic planning, with the investment planning, and see how we can streamline all the enablers, incentive dan sebagainya kan. But it's a process, I think I don't think the government should be in the habit of making reckless announcements about this and that. So we have to see the overall. Tapi insyaAllah, I think the intention is to really make sure that our investment climate is robust, and for that the robustness also rests quite significantly with the domestic direct investments. So hopefully dalam belanjawan 2024, dia tak lama dah, 4-5 bulan daripada sekarang, we will be working closely dengan MOF and MITI to see how we can build that environment for DDI. Termasuk juga seperti feedback daripada IR Kuai tadi, iaitu how do we want to make sure that whatever foreign direct investments ada significant multiplying effect to the downstream to build and cultivate the SME. I mean, I have to admit, obviously I don't go through area by area, and so I worked here 20 years ago, so I'm pretty familiar with oil and gas downstream lah. But beyond that, I'm not fully aware. Tapi in principle, you want to keep as much of the value chain in the country as possible. Whether the activity tu is at the upstream, kalau di upstream pun we want to keep it downstream. Kalau contohnya di FDI itu datang kat sini, foreign investment, kita pun wants to grow the economy industry regionally and locally supaya kita boleh create as many SMEs. So I think in terms of policy direction, that's given. How exactly with the nitty-gritty itu, that's something yang kita boleh tengok dengan teliti lah sebagai persediaan. And the good thing is the government is re-looking across the value chain, daripada agensi pelaksana, dari segi insentif yang ada dan sebagainya. I hope that this will be reflected dalam bajet yang akan datang lah, bit by bit.
Saudara Yusri tadi sebut pasal TVET dan sebagainya. As best as possible, kita nak galakkan institusi TVET ni to have very close tie up dengan industri. Sebab the nature of technical skills sekarang ni, dia begitu cepat bertukar. Jadi pendekatan lama yang mana silibus itu dibuat di peringkat tertinggi, kemudian diperturunkan, kemudian dia punya lapisan-lapisan untuk kita tukar silibus dan sebagainya tu, dia banyak lapis, dia banyak birokrasi. Yang itu tu sebenarnya sudah kurang sesuai. Dan sebab itu secara arahan kabinet kepada agensi terbabit ialah seberapa banyak yang boleh. Pertama, kalau ada pihak swasta yang nak ambil alih, you give it to them. Kerana dia ada keperluan dia bukan pandai saja-saja dia nak buang masa dia melatih. Dia melatih tu sebab dia ada keperluan dia dalam kilang dia, dalam industri dia kan. So mana yang boleh diambil alih, kita bagi yang ambil alih. Tapi kalau yang lain itu, seberapa banyak yang boleh, kita nak pastikan bahawa kandungan dan juga industri linkage tu lebih baik. Sebab itu kena ada lebih banyak flexibility di antara TVET dengan tu kan. Jadi saya setuju sebenarnya ada terlalu banyak bidang-bidang baru yang menawarkan potensi kepada tenaga kerja kita. I mean, you are talking about solar lah, you are talking about biomass lah kan. Jadi telco tak payah kata lah, all sorts of things kan. In fact, contohnya kerajaan akan terus bagi tumpuan kepada solar. Ini sebagai contoh kan. The moment the solar rooftop takes up, tiba-tiba dia akan ada satu bidang kerja yang baru, iaitu pasang solar dan juga maintain solar. Technician. Benda tu akan ada permintaan yang mendadak contohnya kan, dan dia akan ada shortage lah. Kalau nak tunggu institusi daripada peringkat atas buat silibus berturun, lambat kan. It's a lot better that institusi TVET kita go to the market, tie up terus and offer terus kan. Cuma yang kerajaan di peringkat Kementerian Ekonomi sedang usahakan, kita nak tengok dalam bentuk kerangka macam mana kita boleh bagi insentif latihan itu. Sebab kita nak galakkan seberapa banyak kan. Untuk bidang tech sebenarnya, we are looking at the national scale upskilling punya program. Cuma this is the bit yang agak berlainan lah. Selalunya bootcamp ni dibuat virtually. Sebab dia untuk orang nak pergi dia nak ambil masa. Sebab kebanyakan yang belajar bootcamp ni dia part time. Dia dah memang kerja, dia ambil masa semua. Jadi the trend anywhere in the world is a lot of it is virtually. Jadi TVET kena tengok how exactly you want to come in the tech industry yang dia banyak virtual. Tapi kalaupun ada bidang-bidang lain yang bukan tech, ada juga sebahagiannya itu memerlukan kepakaran asas dalam coding dan sebagainya. I think that can be incorporated. Tapi secara dasar, of course, this is being streamlined dekat peringkat pusat lah. Tetapi I can tell secara dasarnya ialah we want TVET institutions to go out there and tie up. What we will do is we will be looking at how do we want to provide the framework and incentive to facilitate the tie-up. Supaya ada financial benefit, industrial benefit dan juga kepada kan. So those are in the making. Cuma kepada Pahang Skill Development Center dan sebagainya, I think you can already plan for that. Supaya you have one step ahead, you fikir, you can already knock doors. Sebab kita kena beralih daripada a very rigid skill certificate system to a very agile upskilling continuing kan, because that's what the industry wants lah. Mungkin ada satu soalan terakhir. Sebab sekarang dah pukul 1 kan. Saya tak apa, saya boleh bercakap sampai pukul 3. But I think you guys want to eat. Pukul 1 dah kan. Okay, ada dua
Then I think we adjourn from there. Ada 3 pula. Okay, so go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Esko. Nama saya Saiful Bakhtiar Haji Ibrahim dari Pusat Khidmat Kontraktor dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Saya just would like to relate juga dengan apa pertanyaan atau pandangan apabila melibatkan dari segi pembentangan sebelah dibentangkan tadi juga sebenarnya. Apabila ada touch on two things melibatkan pelombongan dan juga pembinaan. Of course apabila melibatkan pembinaan, bila dibentangkan tadi dari segi percentage on KDNK yang dilaporkan negatif 4.4% berbanding peringkat nasional is negatif 1.4%. Dua sektor yang kita kira tidak meningkat berbanding sektor lain. Persoalan atau pandangan saya cuba just nak relate that dari peringkat negeri Pahang Berhormat Menteri, Pahang adalah di mana kontraktor yang berdaftar dengan diiktiraf Sijil Taraf Bumi Putera antara yang tertinggi di kalangan 4 negeri. Di mana kalau saya boleh sebutkan, yang pertama didominasi oleh Selangor 9,958, Johor 7,471, Kedah 6,765, Pahang 6,020 berbanding 14 negeri yang lain. Dan apabila direlate dengan pembinaan, kita adalah sektor yang agak ke belakang. Saya kira apabila kita melibatkan peringkat PKK juga ada melibatkan libat urus dengan peringkat persatuan kontraktor di negeri Pahang dan juga di peringkat CIDB, dan banyak rungutan yang saya bawa di sini. Kebetulan kita membawa suara di peringkat bawah juga, di mana projek-projek yang terdapat di negeri Pahang ini memanglah ada tetapi agak limited. So berbanding jumlah kontraktor yang sedia ada semakin meningkat. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri dan tuan-tuan dan datuk-datuk sekalian, susulan pembukaan G1 pada 2018 ataupun kalau orang lama kita panggil kelas F lah. Sekarang ni kita panggil G1 hingga G7. So peningkatan ketara di kalangan kontraktor semakin meningkat lah. So sebab itu saya relate tadi, Pahang antara nombor 4 yang tertinggi di kalangan negeri yang lain. Apabila pembinaan tu agak rendah dan tidak dapat ditingkatkan, saya kira inilah satu forum ataupun medium untuk saya membangkitkan isu ni supaya dilihat kembali dari segi kerja-kerja ataupun projek-projek yang mungkin pernah diangkat di peringkat kementerian atau jabatan di peringkat kementerian dan mungkin dikatakan tidak mendapat lekat lah, orang panggil ayat dia, tak dapat peruntukan ataupun di channel ke di kementerian negeri-negeri lain, dan saya harap dapat dilihat kembali kerana ialah ia dapat sedikit sebanyak dapat membantu dari segi projek-projek pembinaan yang di negeri Pahang. Walaupun kita maklum banyak juga projek-projek yang ketika ini agak dalam keadaan sakit apabila melibatkan kenaikan harga barang. Walau bagaimanapun apabila kita berbincang dengan pihak JKR, jadual kadar harga 2023 telah diperkenalkan. Tetapi sikit sebanyak ia dapat membantu walaupun tidak membantu keseluruhan. So sebab itu saya kira mungkin di peringkat YB Menteri, kalau ada forum-forum yang bersama di peringkat MOF atau peringkat M10 boleh diangkat untuk dapatan yang daripada negeri, hasil kita bangkitkanlah Berhormat Menteri. Itulah dapat saya angkat cadangan untuk makluman. Sekian. Selamat petang YB. Kami daripada Alliance Steel Malaysia Sdn Bhd. Untuk maklumat YB, Alliance Steel merupakan pelabur asing yang terbesar di kawasan industri MCKP setakat ini. Di sini kami ingin membukakan dua soalan. Yang pertama berkenaan kenaikan harga utility air dan elektrik. So seperti kita semua tahu, kenaikan harga utility air dengan elektrik bagi industri berat telah meningkatkan pengeluaran kos dengan kos end user secara langsung. So kita ingin mendengar pandangan YB dalam perkara ini. Dan soalan yang kedua, menyusul kepada dasar insentif yang dibangkitkan oleh FMM tadi, sebenarnya sebagai pelabur di MCKP, Alliance Steel tidak dapat lagi penunaian insentif yang telah dijanjikan oleh agensi kerajaan yang berkenaan. So kita ingin mohon jasa baik YB untuk bagi cadangan bagaimana kami boleh selesaikan isu ini. Terima kasih YB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada YB Menteri dan YB Exco. Saya Pengurus Besar Persatuan Nelayan Negeri Pahang, mewakili nelayan di Kuantan terutamanya dan pihak-pihak berkepentingan di Kompleks LKM Kuantan. Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Pahang untuk menjadikan Kuantan sebagai bandar perikanan, so saya mohon pihak negeri memberi sedikit tumpuanlah untuk segala infrastruktur di Kompleks LKM Negeri Pahang. Bagi pihak LKM, dah beberapa kali kita membawa isu ni kepada peringkat MAF dan kewangan. So setakat ini kita tak ada apa-apa lagi keputusan lah yang boleh selesaikan isu di Kompleks LKM Kuantan, terutamanya infrastruktur. Untuk makluman YB Menteri, usia kompleks itu sudah menjangkau 30 tahun. Semestinya lah infrastruktur dia semakin meruncing. Macam saya setuju tadi, solar, tenaga solar mungkin boleh di-apply di situ sebab macam tadi beritahu, kos utility memang semakin meningkat dan tugas LKM adalah memberi lebih kepada kebajikan dan sosial kepada pengguna di kompleks. So bila kos yang terlalu tinggi itu memang pihak pengurusan kompleks tidak mampu untuk mengeluarkan kos-kos berkaitan dengan infrastruktur yang semakin meruncing sekarang lah. Harap dengan libat urus ini akan memberi kesan kepada kompleks kami lebih kepada infrastruktur, dan lagi bagus kalau lebih terus kepada pemodenan kompleks, sebab kompleks ini memberi kalau kita tengok jumlah pendaratan, LKM Kuantan merupakan kompleks LKM Kuantan merupakan pendapatan, menghasilkan pendapatan pendaratan yang tertinggi ketiga di Malaysia, dan yang mengikut jumlah kompleks LKM di bawah LKM sebanyak 48 kompleks LKM, Kuantan merupakan kompleks LKM yang tertinggi menghasilkan tangkapan pendaratan tangkapan ikan lah, bernilai lebih kurang 600,000 sehari. So saya harap dengan ni pihak negeri boleh memberi tumpuan sikit kepada infrastruktur, terutamanya di Kompleks Kuantan. Terima kasih. Baik, yang pertama soal PPK tadi kan pasal ialah keadaan itu berlaku di seluruh negara lah. Jumlah kontraktor yang ada jauh lebih ramai daripada jumlah kerja yang ada lah kan. Dari segi berapa dan sebagainya tu sudah tentu projek baik di peringkat negeri ataupun peringkat pusat kan, dia berasaskan kepada perancangan dan keperluan. Cuma kebelakangan ini memang kita banyak peruntukan, kita alihkan peruntukan itu kepada pembaikian ataupun menambah baik infrastruktur orang ramai yang daif. Sebab tu tengok peruntukan kepada sekolah daif, peruntukan kepada hospital, klinik daif dan sebagainya, baiki jalan dan sebagainya kan. Walaupun saya sudah tentu tidak akan tahu in detail lah berapa projek dan sebagainya, tapi secara prinsipnya kebanyakan daripada projek ini adalah boleh memberi manfaat kepada kontraktor-kontraktor yang lebih kecil. And I think that's going forward. Not so much because kita nak create jobs untuk mengambil kira jumlah kontraktor yang lagi banyak, but memang ada keperluan untuk kita membaiki secara cepat dan besar-besaran fasiliti-fasiliti biasa orang ramai yang daif kan. Dan this small job sebenarnya bukan jenis yang kontraktor besar-besar lah. Most probably it will filter down dan dia akan cascade down kepada kontraktor-kontraktor yang kecil.
Cuma I think in the long run juga, one of the challenges dalam ekonomi kita ialah soal scale. Sebab kita ada 95% daripada syarikat, perusahaan di Malaysia ini, 95% adalah perusahaan kecil dan mikro. Dia tak sederhana pun, kecil dan mikro. 70% daripada perusahaan di Malaysia ini adalah perusahaan mikro yang maksudnya 5 orang ke bawah, baik daripada rumah dan sebagainya. Jadi bila negara ekonomi berkembang, dia pergi ke sektor yang lebih tinggi macam so ialah tenaga boleh baru dan sebagainya. Kalau kita tidak bina skala di kalangan yang di bawah ini, termasuklah kontraktor sebagainya kan, mereka akan terpinggir daripada laba ekonomi yang dijana. So that's a challenge. Jadi sebab itu satu usaha juga yang insya-Allah kita akan perhati, kita akan tengok. Of course from our perspective dekat EPU, Kementerian Ekonomi, ialah kita nak tengok kerangka dasar yang macam mana yang boleh membantu kan. It's not at our level, sebenarnya it's not so much about individual project. What we do, kita tengok ini kemampuan kita, berapa banyak yang boleh pergi kepada sektor, tapi dia diuruskan oleh kementerian masing-masing. But at the macro planning, kita tahu bahawa masalah skala itu adalah masalah utama dalam ekonomi kita. Jadi kita kena tengok kerangka dasar yang perlu ada untuk kita menggalakkan skala yang lebih besar. Baik sama ada mergers and acquisition ke, JV ke, yang itu sesuatu yang insya-Allah akan dilihat secara makro di peringkat Kementerian Ekonomi, kerana kita tak boleh berterusan macam ni 95% syarikat kat Malaysia ni mikro, kecil dan ke bawah. Sebab itu kalau kajian pun buat dasar, kita kena ada sasaran untuk menaikkan gaji sekian, kebanyakannya tak boleh buat. Sebab dia kata matilah kita orang. Sebab sebenarnya walaupun dia syarikat, walaupun dia perusahaan, tapi tahap dia tu betul-betul di bawah lah. Jadi kalau kita tengok di negara lain, ekonomi lain, cara dia macam mana dia membesar lah. Sama ada secara organik ataupun secara menggabung ataupun secara upskilling dan sebagainya lah. Itu adalah satu perkara yang insya-Allah dasar itu akan dikaji dengan lebih baik lah kan. So I think it's an ongoing process. Cuma kepada PKK juga kan, kepada kontraktor, usahawan di bawah, insya-Allah kita perlu bekerjasama untuk membina skala itu. Because only when you have the skill, then you have access kepada the job atau pasaran yang lebih besar. Kalau tidak, kita crowding out. Itu yang jadi sekarang ni. Yang kontraktor G kat bawah ni, dia crowding out. Sebab kerja ada banyak tu je. Kontraktor banyak, so dia crowding out. What we need to do is that selain daripada kerajaan tengok projek kecil dan sebagainya, is how to graduate more daripada kontraktor kelas G semua ni, naik ke atas supaya they can start bidding for bigger project and they can start being on their own lah. So those are also consideration yang kita akan tengok dengan teliti jugalah. Lain still tadi ada dua perkara. Satu is soal kenaikan harga elektrik dengan air lah, utility. I think it's part and parcel of the process lah, I have to say kan. Jadi bila kita buat keputusan itu di peringkat kerajaan pusat, kita tengok there are two considerations yang kita tengok. Pertama, kita tengok consideration is it fair or not. Jadi to be frank, over many years, especially the energy lah, the electricity tariff in Malaysia was heavily subsidized. In that sense, I think over the years, this is also my appeal to our industrial friends, as much as I understand the pain bila electricity tariff for the big industries to go up, yes, tapi I hope kita juga balance it with the benefit of the past. Because the accumulated benefits of the past, of the subsidies
that government has given through the electricity tariff sebenarnya banyak. The cost to the government every year is about, kalau kita tak ubah tarif itu, the cost can go to as high as 15 billion a year. Dan sebahagian besar daripada tarif ini sebenarnya to the industry. That's why we have to, and I hope we embrace it with the positive challenge that hopefully this will build up our competitiveness at par dengan competitors yang tidak ada electricity tariff. Even now ada, I mean government is still giving subsidy to industries for the electricity tariff. Cuma tak sebanyak yang sebelum ini lah. We basically phase it out kan. I think the same thing for water. But what is most important, I think we do also make comparison to make sure that our tariff is still competitive regionally. So that we want, whatever we do, we want to make sure that it doesn't hurt the industry disproportionately, because we still want Malaysia to be competitive compared to our regional competition. So we can give assurance that all the decisions that government make when it comes to tariff, it's not just a question of governments restructuring our economy. We want to maintain the competitiveness when compared to regional competitors juga. For the Alliance Steel punya incentive, what I suggest is this: you write to me, then I'll send it to the right departments. So you can get my address, everything daripada website. Write to me, I will remember. And the Alliance Steel specifically remind us the government has not, you have not gotten your incentive. It's not under my jurisdiction. But what I can do is I can basically knock on the right door and remind them so that they attend to it. Soalan yang terakhir tadi pasal LKIM jetikan. In terms of the overall planning, it fits. Memang betul lah, kita melihat Pahang, Terengganu, Kelantan sebagai food basket. That's the way forward. We think that's how we can balance the industrialization on the west dengan keeping important industry in the east kan. Cuma bila kita lihat, and this is the structural challenge dengan jetikan lah. Bila kita tengok di beberapa tempat, bukan di Pahang lah, tapi di tempat-tempat yang lain, jetikan ni kerana is a choice kepada nelayan. Dia pergi yang kerajaan punya LKIM ataupun dia pergi kepada yang swasta punya kan. So there are always that inherent and structural challenge lah kerana the skill dan sebagainya. But nevertheless, I think the best for me to do is to, when kita go through senarai projek dan sebagainya untuk rolling plan tahun depan, untuk RMK seterusnya juga, I will go through the overall holistic planning sebenarnya untuk melihat how do we transform East Coast sebagai basket makanan untuk Semenanjung. And obviously facilities seperti jeti ikan dan sebagainya is central to that. Kerana saya mengakui salah satu perkara yang juga jadi cabaran besar secara sosioekonomi di peringkat Kementerian Ekonomi ialah macam mana kita mengubah dan menaik taraf sosioekonomi nelayan. That is really a great challenge. Kerana banyak perkara yang intrinsik, dari segi cabaran dia, dari segi amalan dia dan sebagainya lah. So rather than going case by case ataupun project by project, selalunya kami dekat APU, Kementerian Ekonomi, we start with the big picture dulu. Okay, these are the problem, begini cabaran dia. Kerana bila kita plan itu, we will take into account the whole country dan kemudian kita sesuaikan dengan perancangan khusus untuk negeri Pahang, untuk jeti di Pahang dan sebagainya. But saya sendiri yang hadir ni, saya sendiri dengar, insyaAllah dia lekat dekat kepala saya supaya we will be able to see macam mana lah untuk kita
capai cita-cita itu untuk melihat Pahang, Terengganu dan Kelantan menjadi basket makanan kepada Semenanjung. Jadi saya ingat kita berhenti dekat situ. Terima kasih banyak-banyak. Proses ni akan berterusan. Maksudnya kalau siapa yang ada pandangan dan sebagainya, you can just write in, insyaAllah. As best as possible kita akan cuba. Cuma saya harap juga semua fahamlah bahawa kami menyediakan untuk 32 juta rakyat Malaysia dan juga dengan beribu-ribu agensi kerajaan dan juga berpuluh ribu syarikat swasta. Jadi pandangan itu macam-macam. Jadi yang terbaik yang kita boleh buat ialah kita cari common features daripada semua yang dicadangkan ini. Kita cari common features dan peruntukan itu digunakan sebaiknya untuk membangunkan sama ada projek ataupun dasar yang kesannya itu dapat kepada seberapa banyak. Jadi mungkin dia tak direct, dia tak seperti yang diminta, tapi yang akhirnya kita bangunkan itu ada juga tempias-tempiasnya yang sedikit sebanyak menyelesaikan perkara-perkara yang disebut. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih Saudara Niza, dia pun exco dia dengar. Lepas ni apa-apa minta kat dia kalau kat Pahang kan. Dan insya-Allah kita teruskan proses ini supaya belanjawan akan datang, supaya baki 2 tahun lagi untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, dan yang penting persediaan untuk rancangan Malaysia ke-13 yang kita akan mula tahun depan itu benar-benar merapatkan jurang daripada apa yang dirancang oleh kerajaan, apa yang akan dilaksana dengan apa yang betul-betul diperlukan, mengambil kira pandangan semua pihak daripada rakyat biasa dan juga pemegang-pemegang taruh di bawah seperti saudara-saudari. Jadi dengan harapan itu saya ucap terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih rakan media yang hadir. Terima kasih Saudara Niza, Exco Kajian Negeri Pahang, Datuk Nur Azmi, Ketua Sesial Kementerian Ekonomi. Ini adalah sesi pertama libat urus sebagai sebahagian daripada persediaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Kita nak pastikan bukan sahaja perancangan itu berlaku di peringkat atas, tapi juga kita mendengar bukan sahaja daripada kerajaan negeri dan jabatan-jabatan di peringkat negeri, juga kepada orang ramai dan industri. Dan perkara ini akan diteruskan di kesemua 13 negeri yang berbaki. Jadi jadual saya dengan Datuk Nur Azmi memang lepas ni kami pusing satu Malaysia, kerana kita faham bahawa cabaran ekonomi itu lebih meluas. Kita sudah berada di satu tahap yang mana kita kena pastikan perancangan itu mengambil kira juga cabaran pelaksanaan, dan cabaran pelaksanaan itu lebih baik juga kita dengar terus daripada pemegang-pemegang taruh. Jadi alhamdulillah sesi pertama tadi disertai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang dengan keseluruhan kepimpinan negeri Pahang. Jadi kami mendengar sendiri keutamaan, masalah dan sebagainya. Dan sesi kedua melibatkan orang ramai, dan saya tengok penyertaan yang paling aktif itu adalah daripada wakil-wakil industri, dan dia satu permulaan yang baik supaya persediaan dan perencanaan dasar kerajaan itu tidak berlega di peringkat kami di Putrajaya semata-mata. Dan saya harap perkara yang ini disambut juga di negeri-negeri lain supaya kita boleh mendapatkan maklum balas yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada YB Menteri Saudara Rafizi Ramli dan juga Datuk Nur Azmi, Datuk KSU. Bagi pihak bos saya, Menteri Besar Pahang, Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada YB Menteri dan juga Datuk KSU.
di atas sesi libat urus ini, di mana Kerajaan Negeri Pahang ataupun Negeri Pahang merupakan first stop lah, tempat pertama yang beliau kunjungi untuk mendengar sendiri pandangan daripada akar umbi daripada sektor kerajaan maupun sektor swasta, sektor awam. Dan bagi saya perjalanan sesi libat urus pada pagi ini berjalan dengan begitu baik, begitu lancar, dan Wabi Menteri telah menjawab begitu banyak soalan daripada pelbagai subjek ataupun topik dengan baik. Dan saya berharap YB Menteri akan membantu Pahang sebagai negeri terbesar di semenanjung Malaysia. Pada pendapat saya, selain daripada menjadi bread basket untuk negeri Malaysia, saya berpendapat Pahang sepatutnya menjadi satu negara yang boleh mengeksport hasil pertaniannya, selain daripada menjadi bread basket, iaitu menyediakan makanan untuk seluruh negara, tapi kita sepatutnya mensasarkan untuk mengeksport hasil kita kepada luar negara. Tapi langkah pertama adalah untuk menjadi penyedia makanan pada negara saya, dan saya berharap YB Menteri akan membantu kita ke arah itu, di mana kami juga ada berbincang di mana kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan boleh menyediakan infrastruktur untuk membantu smallholders kita mencapai skala yang lebih besar ataupun mencapai lonjakan produktiviti yang lebih baik dalam sektor pertanian. Kami juga berharap YB Menteri kita dapat membantu industri-industri dan juga pelabur yang ingin melabur ke dalam negeri Pahang dari segi dasar dan dari segi tumpuan kementerian beliau. Sebagai contoh, tahun lepas saya sudah sebut, dan Dewan Negeri, Kerajaan Negeri telah menerima pelaburan sebanyak 20.5 bilion ringgit, di mana 11 bilion ringgit adalah merupakan pelaburan daripada sumber asing dan 9.5 bilion ringgit merupakan pelaburan domestik. Tadi ada soalan daripada pihak swasta, mereka inginkan lebih insentif untuk pelabur domestik. Walaupun tidak ada insentif yang begitu padu ataupun begitu kuat, namun sektor domestik masih mencatat pelaburan yang begitu tinggi. Dan dengan bantuan YB Menteri kita, insya-Allah kita akan mencari satu kaedah untuk merancakkan lagi pelaburan domestik dalam negeri Pahang. Dan kerajaan negeri saya rasa berhasrat untuk menjadi penyumbang yang lebih besar dari segi GDP kepada negara. Tadi kita lihat senarai penyumbang keluaran kasar dalam negeri dalam carta yang telah dibentangkan oleh EPU sebentar tadi, dan kerajaan negeri berada dalam peringkat mid table. Jadi kami berhasrat untuk menjadi penyumbang yang lebih besar. Mudah-mudahan dengan penambahan pelaburan, dengan rancaknya sektor pertanian, dengan dengan bantuan EPU untuk selesaikan isu-isu bekalan air secara holistik di seluruh negara, maka kami akan mencapai hasrat dan matlamat ini di jangka masa yang panjang, in the long run, insya-Allah. Terima kasih. I can't remember on top of my head. Tadi Datuk Menteri Besar ada umumkan lah, but I really can't remember on top of my head lah berapa senarai itu in detail kan. I can't remember that one. Itu yang dibincangkan secara panjang sebenarnya. Sebelum hari ini pun, minggu lepas, saya dengan Datuk KSU memang kami telah pun duduk dengan
ketua-ketua semua syarikat air di seluruh negara untuk mendengar sendiri, untuk melihat sendiri dari segi kemampanan kewangan, kerana ada isu-isu tertentu lah dari segi kekangan kewangan kan. Jadi mereka terpaksa berdepan dengan beberapa cabaran untuk memastikan soal ganti paip dan sebagainya kan. Jadi kedudukannya sekarang ialah Kementerian Ekonomi akan bekerjasama dengan Kementerian NRECC, kerana bidang kuasa air ni di bawah NRECC, tapi perancangan infrastruktur itu di bawah Kementerian Ekonomi kan. Kita akan bekerjasama untuk mencari jalan menyelesaikan masalah-masalah syarikat operator air yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan negeri ini secara bersepadu dan menyeluruh. Jadi kalau tengok kepada penambahbaikan industri air, tahun 2006 dengan Akta Baru telah diputuskan bahawa Kerajaan Persekutuan membiayai loji-loji dan fasiliti kemudahan air, penapisan air dan sebagainya. Kerajaan negeri bertanggungjawab dari segi perkhidmatan. Itu kedudukan sekarang, tapi selepas lebih kurang, ialah ni dah nak masuk lebih kurang 15-20 tahun, dia ada isu-isu lain lah, kerana kerajaan negeri yang menguruskan perkhidmatan itu berhadapan dengan ialah kekangan dan sebagainya, cerita paip lama dan sebagainya. Sebab itu ia perlukan penyelesaian menyeluruh, dan itu selari dengan hasrat Perdana Menteri untuk melihat Kelantan, melihat Sabah. Dan memang sebenarnya sebelum pengumuman itu dibuat pun memang peringkat kementerian kami memang sudah pun berjumpa dengan semua operator air termasuk Pahang semua. Dan insya-Allah dalam masa yang sesuai, selepas kita melalui proses dengan pengawal selia, proses dengan kementerian, agensi terbabit, proses keputusan di peringkat kabinet dan sebagainya, Kementerian Ekonomi dengan NRECC akan membentangkan kepada Kerajaan Persekutuan pilihan-pilihan yang boleh diambil kira bersesuaian dengan kemampuan kewangan di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi maksudnya it's moving forward. Jadi saya berharap tadi harapan Datuk Menteri Besar tadi 2-3 kali dia kata kalau boleh kita selesai tahun 2026 lah kita air semua ni. Kalau tahun 2025 lagi bagus. But I think that's also, saya nak kata 25 ke 26, 27 tu I don't know lah. I mean, saya engineer, saya kena tengok drawing semua dulu baru kita boleh tengok. But secara dasarnya itu akan jadi tumpuan. We do want to see that perkhidmatan air seluruh negara di semua negeri akan ditambah baik dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, dan itu sudah tentu memerlukan peruntukan yang lebih, dan yang itulah yang menjadi ialah tugas saya dengan Datuk KSU untuk kita tengok balik macam mana supaya ada peruntukan yang mula biarlah kita peruntukkan untuk soal menambah baik perkhidmatan air yang sekarang ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. So model macam mana itu kita akan bincang, but definitely we are moving supaya we work collectively secara menyeluruh dengan semua di semua negara. Let me see, sebab saya tak tahu, saya takut tiba-tiba bil dia sampai 50 bilion, pengsan saya. Kan jadi sebelum ini pendekatan dia, ini kerja engkau, ini kerja aku kan. So masing-masing pandai-pandai lah kan. So saya sebenarnya tak tahu, sebab masing-masing kerajaan negeri akan beritahu saya ada 15,000 kilometer pipe, yang itu kata saya ada 20,000 kilometer pipe kan. So I think we will go through that process dulu. Kita take stock keseluruhan, tengok apa yang perlu dibuat, apa yang nak kena ganti itu pun kita pun kena tengok secara menyeluruh. Dan kita kena tengok kemampuan kerajaan, bentuk-bentuk model kewangan yang kita boleh pakai.
then I think we are in a better position untuk melihat dari segi pelaksanaan tahun bila lah. Lagipun memang kami kena bawa ke Jemaah Menteri dulu untuk dapat kelulusan kan. But itu yang sedang diusahakan. InsyaAllah kita bagi maklum balas dari masa ke semasa lah. Dan saya ingat penambahbaikan perkhidmatan air ini akan menjadi teras utama, salah satu teras di dalam 2 tahun terakhir dalam RMK 12 dan dia akan berpanjangan di dalam RMK 13. Dia akan jadi tumpuan utama. For the next, because I don't think we will be able to settle everything in this 1 or 2 years. Dia ada berapa ratus ribu kilometer pipe di seluruh negara ni kan. Jadi itu tak campur dengan loji air lagi semua kan. So I think the investment tu is humongous, to be frank kan. Jadi it's something that will take beyond 5 or 6 years because we have to phase it out and we have to see the overall planning and phasing. So the focus will begin in this remaining 2 years of the RMK 12, but it will definitely spill over in RMK 13. So I would imagine the upgrades of water service in Malaysia will be a main focus from 2024 onwards all the way to 13 Malaysian Plan. Well, we will treat everyone equally kan. So sebab itu sebab itu is important sebenarnya untuk take stock sebab kita nak tengok jugalah kan. Sebab Niza is here, obviously my difficulty dengan Datuk KSU when we sit down semua akan kata dia orang paling teruk kan. So Pahang kata we are the so I'm trained sebagai Menteri Ekonomi to smile at everyone. That's a job requirement. I smile, saya angguk. But I think we'll collate semua, we map it out. Dan daripada situ kita akan dapat tahu a bit the gambaran keseluruhan siapa sebenarnya yang paling teruk, siapa. So that then I think we will be fair and equitable to everyone. So I think it's difficult lah kalau nak tanya yang mana dulu. Itu sebab tumpuan dia memang yang selama ini hogging the limelight memang Sabah dengan Kelantan lah. And I think that one tu memang sudah pun ada di dalam RMK yang sedia ada kan. Malah I think Kelantan ada dapat banyak peruntukan untuk air kan. Jadi sebab itu juga dia ada kebimbangan di negeri-negeri lain. Sebab negeri lain kata sebenarnya kami pun ada masalah air ni. Kan kita orang ada berpuluh ribu kilometer lagi yang kami nak selesaikan. Itu sebenarnya latar belakang kenapa Kementerian Ekonomi juga mengambil pendirian. Kita sementara kita tumpu kepada dua negeri yang memang selalu mendapat liputan masalah air, Kelantan dengan Sabah, tapi kita juga nak pastikan perancangan itu mengambil kira seluruh Malaysia. Dan dia bukan soal infrastruktur juga, dia juga soal kemampanan kedudukan kewangan syarikat-syarikat air yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan negeri. Because we need to make sure they are financially sustainable juga. Jadi dia memang akan ambil sedikit masa lah for us. Give us the space and time to develop, to tengok. But the good thing is, it's one of the focus. Jadi kita takkan jadi macam sebelum ini. Yang ini kerja engkau, ini kerja aku, pandai-pandai lah. I don't think it's doable sekarang. Akhirnya rakyat tak kisah yang ini kerajaan negeri punya ke ataupun kerajaan persekutuan punya, rakyat kira aku nak air and I want the water kan. I think that's the expectation. So kita tengoklah apa yang terbaik yang kita boleh buat to make sure that the model, the operational model semua tu is sustainable for the future. The next RMK 13. I mean you are trying to put me on a spot. Tapi I think kalau we are looking at 7 years punya apa nama ni timeline, I think that's doable sebenarnya. So 50% lah, maksudnya 50%. Jadi kalau kita plan pun lah, kalau
Saya plan, saya duduk dengan engineer semua. Kalau engineer beritahu saya, lepas 7 tahun ni baru 20%. Memang saya kata baik tak bayar kan. I mean, so I think it's logically, if you are looking until 2030, which is the end of the 13 Malaysian plan, I think, we should strive so that at least, we hit 50% punya progress mark. So I think that's reasonable, even though I haven't seen the details. Tapi logically, I think it's reasonable to expect that if we focus, by end of 2032, we should be able to resolve lah 50% of the pain points yang ada sekarang ni. Okay? Ada soalan lain tak? Ya. Okay, situasi dia begini rare earth ni kita tahu ada potensi yang cukup besar. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, dia juga boleh ada kesan yang negatif. Satu, kerana rare earth ni radioaktif. Kadang-kadang kan, jadi dia ada kebimbangan rakyat dan sebagainya. Jadi dia salah satu daripada industri yang perlu dikawal selia sebaik yang mungkin dari segi proses, SOP dan lain-lain kan. Buat masa sekarang, perkara itu masih lagi dalam pembangunan. Maksudnya SOP itu saya tahu sudah ada, tapi sama ada dia digunakan pakai sepenuhnya pun itu bergantung kepada negeri-negeri. Dan yang kita bimbang sekarang ialah kalau tidak dikawal selia dengan cepat dan tidak dirangkumkan dalam satu pembangunan yang bersifat nasional. You need to have a national outlook in the overall development of rare earth. Kalau kita tak berhati-hati, dia jadi pelombongan haram. Dan benda ni memang dah berlaku. You and I know this kan. Di negeri-negeri tertentu memang ada pelombongan haram. Jadi sebab itu ada keperluan yang mendesak. Cuma kita mengambil maklum, mengikut perlembagaan, urusan mineral ini adalah urusan negeri. Dan yang ini yang kami sedang bincangkan dan akan bangunkan mengenai hala tuju. Sebenarnya macam mana kita nak pastikan bahawa pembangunan rare earth ini protects the national interest while it's giving the avenue for kerajaan negeri to make to balance the state interest with the national interest dan sebagainya. Ada beberapa pandangan dan this is ongoing lah, but we do have a lot of potentials in rare earth. Cuma we think that pandangan saya setakat ini ialah ia perlu dibangunkan dengan lebih strategik dan tidak dibiarkan secara tanpa satu pembangunan yang menyeluruh. Dan itu memerlukan penyelarasan dan kerjasama dan persetujuan di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. So that's I think that's the way forward that we are looking at lah. Dia banyak sebenarnya kami tak cukup makan sekarang ni. There are so many things to look at. Dan bila berdepan dengan media akan tanya bila kan. It will take time, but I think it's important jugalah supaya rakyat pun sedia maklum that it's in the process. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lunch, jangan lupa lunch.